Saya selaku pengarah urusan untuk MD Foodstuffs Sdn Bhd berjenama MD Putu Bambu World. So far, alhamdulillah kita sudah ada prestasi dalam 70 outlet, 70 prestasi. Okey, pertamanya saya ada meja kat sini. Saya sepatutnya suruh kita punya panelis bawa barang-barang, tapi tak perasan yang meja kat tepi ya. Okey, alright. So terima kasih yang sudi meminjamkan telinga anda. Walaupun dah petang-petang ni kita faham dengan keadaan yang rasa ngantuk-ngantuk tu kan, hilangkan ngantuk. Rasa nak ngantuk je pergi tu. 1901 ada Gloria Jeans Coffee. Kat luar macam-macam jenis produk boleh ada. Sampel dia yang berbayar pun dia Keropok Leko ada. Putu Bambu tak ada hari ni Tak ada. Bapak katakan nak pergi tempat dia. Okay, alright. Saya nak teruskan sesi kita kerana tadi Cik Yu Samri dah ambil masa saya. Pertamanya kita minta yang jejaka kita dulu. Boleh jejaka kita untuk secara ringkasnya perkenalkan diri anda dan juga perniagaan anda. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad bin Hasan. Saya selaku pengarah urusan untuk MD Foodstuffs Sdn Bhd berjenama MD Putu Bambu World. So far, alhamdulillah kita sudah ada prestasi dalam 70 outlet, 70 prestasi. Bertakan. Tepuklah sikit Abang Pandai. Abang Mat bukan panggil orang datang tepuk tak ada? Alhamdulillah, memang kita punya pesan-pesan mendengar daripada pagi tadi lagi. Okey, seterusnya kita minta Puan Sabrina buat perkongsian tentang diri anda dan juga perniagaan anda. Okay, Assalamualaikum. Okay, first of all, thank you jemput saya untuk forum ni. Okay, boleh dengar kan? Hello? Okay. Nama saya Nur Sabrina Tajuddin dan saya adalah co-founder dan creative director untuk Brina Empire Sdn Bhd, iaitu brand saya Brina Beauty. So Brina Beauty ni ialah local cosmetic brand yang start daripada 2015. Kita ada di dalam retail Parkson dan juga Watson, dan juga kita punya kedai di MyTown dan Alamanda. Kita juga ada di online lah secara official di website kami dan juga Shopee. Brina Beauty. Tepuk. Alhamdulillah. Kita ada food, kita ada kecantikan ya. Seterusnya food lagi. Memang F&B paling mendahului lah industri-industri yang lain. Silakan Puan Madia. Okey, terima kasih Puan Fahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih buat semua yang masih menunggu pada hari ini. Saya Nur Madia binti Muhammad Azman. Saya adalah pengarah urusan untuk M&N First Group Sdn Bhd yang membawa jenama Kelekor, iaitu brand kios Keropok Leko yang kita jenamakan dan bawa ke konsep kios di dalam Pasaraya. Dan setakat ini kita ada 11 cawangan kios Keropok Leko di sekitar Pasaraya di Kedah, Pulau Pinang dan Perak, di pasaraya-pasaraya seperti Maidin, Giant dan Tesco. Tesco sekarang dikenali sebagai Lotus. Kita juga ada online punya platform, which is kita dah ada di Shopee, and then kita juga boleh buat pembelian di kita punya website www.kelekor.com. Jual Keropok Leko pun boleh franchise. Nampak tak? Hebat tak? Jual Putu Bambu pun boleh franchise. Siapa kata McDonald je yang boleh franchise? Siapa kata 1901 je yang boleh franchise? Nampak? Hebat tak? Ini adalah wajah-wajah yang kita nak cari. Semuanya muda-muda belaka, termasuklah saya. Kita kena mengaku Abang Mat. Ada masa lebih kurang tak sampai 1 jam lagi ni Okey, kita nak tanya je lah kepada Puan Madia. Macam mana Puan terlibat dalam perniagaan ni? Apakah yang menjadi sumber inspirasi Puan? Terima kasih Puan Fahna. Okay, actually kita start the business start daripada 2015. Masa tu bila kita tengok, saya berasal daripada Sungai Petani Kedah dan my husband from Kelantan. Okay,
Jadi bila kita tengok di Sungai Petani, tak ada lagi macam konsep kedai yang berkonsepkan Pantai Timur. Kalau kita tengok di Terengganu, kalau besar Terengganu, kita tengok setiap 100 meter kita ada shop yang jual kerupuk ikan keping, kerupuk leko, sos pencicah and everything. So bila saya tengok macam tu, saya rasa saya berminat nak buat satu konsep kedai macam menjual barang-barang Pantai Timur. Jadi kita buka di Sungai Petani. So nak dijadikan cerita, bila pelaksanaan GST, kita tengok sales kedai menurun, maksudnya jatuh pada masa tu, kita masuk ke expo. Bila kita masuk ke expo, kita kena kecilkan saiz. Dari kedai yang kecil, kita kena jadikan konsep kedai yang maksudnya kedai yang kecil untuk dijual di expo. So bila kita masuk expo, what we can see adalah kita boleh buat sesuatu konsep jualan tu secara spesifik. Maksudnya lebih terarah. Jadi kita decide untuk buat keropok leko goreng, dan kita jual juga kuih mi frozen dan juga keropok ikan keping di expo. So bila kita dah masuk expo, saya kata kat husband, why not kita just pergi ke Tesco, kita cari potential location yang mungkin kita boleh buat konsep kios masuk ke dalam pasaraya. So at that time, pada 2017, saya ingat bila kita propose to the mall manager, yang kita kata, okay, I nak buat konsep kios keropok leko. Okay, bila ada sales yang masuk, manager mall kata, okay, you just submit design, tengok macam mana you nak buat. So kita bagi peluang lah, sebab kalau masuk mall, sebab kita makanan yang bergoreng, jadi dia adalah satu risiko yang besar. Tapi saya kata kat dia, okay, it's okay, kita buat dulu. Jika tidak berjaya, kamu boleh arahkan kita keluar. So kita bagi satu macam keyakinan pada dia, dan alhamdulillah kita berjaya. Pada tahun 2017 kita berjaya pada first stage of kita masuk ke mall pasaraya, kita berjaya buka 4 cawangan kios keropok leko, alhamdulillah. Sebab ya, bagi saya macam macam tu lah orang kata, kita boleh daripada yang kecil dulu. Maknanya keluarga sentiasa menyokong. Ya, alhamdulillah, yang the first 4 cawangan itu adalah cawangan saya sendiri. Kemudian saya niat juga nak membantu my sister. The first one ni kita bantu dia buka satu lagi cawangan. Yang kedua untuk kios keropok leko. And then yang ketiga juga yang kita, dan yang keempat untuk adik saya sendiri. Sekarang kita punya franchise lah. Yes. Dan looking forward untuk mencari lagi franchise. Yes, we have the outside franchise sekarang. Okay. Maksud yang dia dah ada 2 kios dengan kita, dan sekarang dia nak buka lagi satu di Maidin, yang memang dia dah run the business dah almost 2 years dengan kita. Sebab keropok leko ni kita dah start 2017, kita dah 4 years dalam industri. Faham. Ya, kios. Secara jujurnya saya antara penggemar keropok leko. Thank you. Dia jenama Kleko telah pun berdaftar ya. Ya, berdaftar dengan my ibu pada tahun 2019. Telah pun mendapat registered. Kita dengar Abang Mat, jangan cakap sepatah Abang Mat. Kita nak tahu daripada beberapa orang pekerja kepada puluhan dan ratusan, kepada beberapa franchisee, kepada 70 network ataupun franchisee, apa perkara cabaran yang paling sukar sebagai seorang usahawan? Dia sukar ni, dia takkan cerita saja-saja. Jadi kita nak tahulah apa yang paling sukar sekali sepanjang perjalanan sebagai anak, bukan anak sendiri, anak usahawan lah. Silakan. Cabaran sebenarnya banyak dalam kita ni, dalam untuk menjadi usahawan, kita panggil entrepreneur. Cabaran tu kita kena harum. Kadang banyak orang kita dengan saya, Abang Mat, saya masalah ni masalah ni. Ternyata banyak dia fikir masalah. Bagi saya dengan tim saya, kita orang tak ada fikir masalah. Masalah tu kita anggap cabaran. Dekat situ sebenarnya masalah tu kita punya tugas untuk selesaikan. Itulah entrepreneur, itulah usahawan. Kalau tak boleh selesaikan masalah, kita makan gaji je. Problem solver. Betul. Sebab dia celik je mata masalah. Betul. Tak ada orang kata cabaran. Memang kita orang yang ni memang semua kita tengah tempuh cabaran. Itu kita harungi. Tapi so far yang paling ketil lah, pekerja kelompok tu. Kita kadang ada problem juga pekerja ni. So far yang dia nak bagi kita ilmu ni.
Dia take time. Alhamdulillah sekarang ni saya dapat create team saya, lepas tu franchise saya yang dengar kita punya SOP, ikut, follow. Tapi berdekat-dekat lah, siapa kita nak transform. Macam contohlah salah seorang datang jumpa saya, dia ni background dia, saya kerja swasta bang. Saya tak pernah berniaga. Bayangkan macam mana dia nak tiba-tiba nak jadi entrepreneur. Take time. So far yang budak-budak yang ikut saya dah lebih 2 tahun, saya dah tak perlu nak buat monitoring lagi dah. Diorang dah boleh manage semua, complete. Sampai account, sampai barang mentah, sampai pekerja dia pun dia boleh manage dah. Maknanya boleh dikatakan yang susahnya bukan semata-mata pengurusan perniagaan itu sendiri, tapi menguruskan manusia. Correct, human. Dia korekkan saya ya. Itu yang paling sukar lah. Alhamdulillah kita dapat ilmu. Dan seterusnya Sabrina. Maka mana nama Brina, adakah diambil daripada nama Sabrina? Dan kenapa? Kita nak tahu juga, sebab ramai kita tengok usahawan-usahawan yang muda-muda belaka ni, dia memang nak pergi kepada perniagaan-perniagaan yang luar daripada makanan. Kebanyakan yang saya nampak lah ya? Mereka nak cuba sesuatu yang mereka minat, mereka suka. Jadi yang ni ada benda yang saya rasa ramai golongan muda kita suka tentang kecantikan. Jadi Puan Sabrina kongsikan apa yang menyebabkan Puan Sabrina terjebak dalam perniagaan. Silakan. Assalamualaikum. Okay, first saya jawab soalan kenapa Brina tu. Okay, yes, dia datang daripada nama saya Sabrina, tapi ejaan nama saya Sabrina. Saya lebih selesa korang panggil saya Sab. Saya tak suka orang panggil saya Brina. Brina tu macam terlalu perempuan sangat. Tapi tak, maksud saya macam terlalu lembut. Okay. Tapi dia kira macam saya punya persona lagi satu yang saya letak dalam brand saya, iaitu Brina. And saya tukar I tu pada E. And kalau perasan dia punya logo E tu bercantum. So sebabkan saya buat perniagaan ni dengan suami saya, so dia pun nak juga part dia. So dia minat. Mana si suami? Tengok si suami mana? Itu dia angkat tangan. Okey, Cik Taufik kita. Lepas tu time tu dia minat sangat kita Audi. So logo Audi tu kan bercantum. So dia kata cantumkanlah E tu, ada dah nampak lelaki sikit, dia pun nak juga. Okey. Cik Taufik menang Menang So itu dah tercipta nama Brina tu. So kadang-kadang orang tak dapat tangkap kat Brina tu apa. Bila saya cakap nama saya Sabrina, baru orang tahu tu Sabrina. Okey. Macam mana terjebak? Okey, terjebaknya ialah saya memang daripada dulu memang minat berniaga. Daripada sekolah saya pernah jual servis lukis gambar untuk orang lah, apa semua. Saya minat berniaga. So daripada saya sambung belajar, saya kira macam zaman dulu saya kira macam quite macam student yang singkit lah, tak selalu keluar. So apa saya buat, saya selalu terperuk dalam bilik, saya buka laptop saya and saya berblogging. So apa je produk yang ada dalam bilik tu saya akan review. So daripada situ saya buat beauty blog saya. So daripada 2011 saya selalu macam cuba macam-macam produk, sampailah satu tahap syarikat mula bagi saya produk secara percuma untuk review. So daripada situ saya dah cuba beribu-ribu jenis produk. And daripada situ saya mula rasa macam why not aku buat produk aku sendiri yang kata untuk Malaysian market. Daripada situ habis belajar apa semua, kumpul duit nak kahwin. So tak pernah kumpul duit banyak macam tu. Saya cakap dengan bakal husband, apa kata kita gunakan duit ni untuk berniaga. So kita orang guna duit tu untuk berniaga, nasib baik sempat untuk majlis. So dari situ lah kita start dengan satu produk saja, iaitu makeup brush. And then sampai sekarang kita dah ada lebih kurang 40 jenis produk lah. Oh, mula-mula dengan brush saja? Satu jenis saja. Saya cakap dengan husband saya, kalau kita tak start bila lagi, selalu orang akan, bila dia nak buat sesuatu, dia selalu akan cakap tunggu sempurna. Dia selalu akan cakap aku tak ready lagi. Tapi itu sebenarnya silap. Korang kena start sekarang juga. Kau boleh keluar pintu tu terus start kalau ada benda nak buat. Betul. Nampak tu, itu antara orang yang selalu cakap macam tu, orang-orang yang ada background bisnes macam saya.
Memang kalau pelajar-pelajar kebanyakan yang pengurusan perniagaan ni, mereka ni dalam kepala dah macam-macam dah, dah fikir risiko kalau macam ni barang tak laku, ni kita nak buat pemasaran dan sebagainya, leceh lepas tu dipikir dah nak kena perfect dulu. Betul, saya setuju. So tak apa, kita sambung lagi nanti cerita kita. Saya nak pergi kepada Puan Madia. Nama panggilannya memang Mardia? Tak, orang panggil saya Madi. Madi, Puan Madi. Okey, panggil Madi je, tak payah Puan pun tak apa. Okey, macam geng lah Madi Kleko. Okey, Madi Kleko. Okey Puan, di waktu Covid, kita pun masih lagi dalam pasca Covid, maka bagaimana Puan melihat sendiri? Sebab sekarang ni kalau tengok F&B memang mencanak-canak, melonjak dari segi jualan, kalau ada frozen food lagi dahsyat, Jadi bagaimana Puan mengambil peluang dalam keadaan yang sekarang ni? Okey, boleh kita kongsikan untuk jenama Kleko sendiri? Boleh. Sangat boleh. Okey, actually during pandemic COVID-19 ni, maksudnya dia start from last year. It's not kita kata kita tak affected, tapi alhamdulillah mungkin kerana Allah letakkan lokasi kita itu berada di dalam hypermarket. Hypermarket adalah essential needs. Kalau kita tahu, dia memang perlu dibuka untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia, betul? Jadi kita terkesan tetapi sedikit. Alhamdulillah Allah maksudnya kita masih boleh beroperasi walaupun masa dalam Covid. Tetapi walaupun maksudnya bila kita tengok, biasalah bila tutup bisnes, seminggu pening kepala, sebulan pecah kepala, setahun saya rasa keluar pintu ni rasa tak membuat lah. Macam itulah maksudnya. Itu adalah apa yang kegusaran usahawan. Bila tak berniaga, duit tak masuk. Itu apa yang sebenar yang berlaku. Jadi bila ada masalah macam tu, kita tengok why not kita cuba vacuum. Kita memang ada plan nak vacuumkan, tapi kita lambat sikit nak buat sebab kita dah ada walk-in customer. Kita memang dah boleh jual di kios-kios. Tapi bila pandemik COVID-19 ni, kita tengok kenapa kita tak cuba vacuumkan. Kita online masuk Shopee, kita banyakkan marketing, jual secara online, kita postage. Kemudian bila kita tengok lagi apa yang kita kena buat, kenapa maksudnya kita jangan harapkan orang untuk walk in ke kios, kita masuk pula GrabFood, Foodpanda, Tapau Food, Bike Delivery. Maksudnya kita cuba cari cara bagaimana kita nak survive dalam perniagaan ini. Itu yang maksudnya saya rasa bukan bisnes industri saja yang food industry saja macam nak naik. Actually bila orang duduk di rumah, apa Puan buat? Shopping online kan? Puan bukan beli food sahaja. Dia akan sampai pasal berbagai perabot, pampers, susu, botol susu, kosmetik, tudung, baju. Dulu masa tak pandemik beli tudung sehelai di mall, tapi dalam shopping online Shopee, Puan beli berapa helai? Yang jimat tak boleh tahu lah, nanti suami ada kan. Maksudnya peluang bukan boleh maksudnya peluang tak Covid ke ada Covid, jika kita nampak peluang, kalau kita tak ambil, rugi. Kalau kita tak buat, maksudnya nak berjaya kena gagal. Kalau tak gagal, macam mana boleh berjaya? Tak mungkin. Kalau kita nak, kalau gagal dah jatuh, sakit, nak usaha kena bangun balik. Itu. Maksudnya peluang yang kita ambil bukan sahaja dalam industri, apa sahaja industri, jika kita berusaha mencuri peluang, walaupun peluang itu adalah 0.001, tapi ia masih peluang. Dan peluang jika kita tukar akan menjadi satu kejayaan lah untuk kita, jika kita memanfaatkan peluang yang ada. Betul. Menjawab soalan ke? Menjawablah sangat dah lebih. Betul lah Madi. Kalau dia beri mic kan, kita berlumba-lumba nak cakap. Yang ni sebab tajuk forum kita baru nak cerita tajuk forum. Dah habis dah. Hari ni kita nak bagi tahu lah, kita punya VIT forum kita ni berkaitan dengan transformasi dan kejayaan. Dia cerita dia tu macam apa ni transformasi apa ni kita pun dah terang-terang tulis business in transformation. So kejayaan tu macam mana kita nak dapat? Saya tak pernah lagi buat forum yang mana saya bebaskan saya punya panelis bercakap sesuka hati dia. Tetapi kali ni Abang Mat saya bagi tiket, golden ticket. Kalau Simon tu dia boleh tekan golden ticket tu. Sekarang ni saya bagi Abang Mat nak bagi tahu apa kepada pengunjung-pengunjung, peserta-peserta pada expo hari ini. Saya bermula perniagaan ni
dekat depan pasar. Ini 14 tahun dulu. Ini kisah kita lah transformasi saya daripada first sampai sekarang. Tapi semua saya sekat. Ya. First saya buka dekat Taman Darul. Jualan kat situ. Saya modal saya 500, partner saya 500. Itu gamble, niaga kat situ. Maksudnya berapa tadi modalnya? Modal saya RM500, partner saya RM500. Kalau kita kali beratus kan, sekali makan, lepak shopping habis dah. Habis. Dari situ kita berniaga, hari pertama Alhamdulillah kita dapat collect dalam RM200. Masa tu jual putu bambu tu harga pun RM2 baru. RM2 5 biji. Memang waktu warna hijau tu Tak, dulu first warna putih. Putih. Kita buat dulu first warna putih. Daripada situ saya tengok ini boleh nekat sale ni, tapi kita nak nekat sale, kita nak orang kenal kita. Saya pergi cari dulu kita pakai polystyrene burger. Saya letak putu bambu dalam tu, saya chop pakai rubber stamp. Pergi buat rubber stamp macam stamp company tu, chop namanya putu bambu juga. Masa tu saya dah pernah dah perkataan putu bambu. Saya gantung dah macam pesta tanglong. Tak nak Untuk nak keringkan dia kering tu. Boleh. Tahun berapa tu? Itu 14 tahun dulu. Kreatif tak kreatif? Tahun tu cok. Logo cok. Kreatif tak kreatif? Maksudnya dia punya usahawan dia. 14 years back tu ada orang fikir nak cok. Kan. Betul. Itu cop. Lepas tu saya buat supply. Tapi saya masa tu kerja tu, ada orang kata gila kau ni buat putu bambu pukul 12 malam. Apa pasal? Pukul 12 Saya malam nak tu? supply dekat sekitar Kelang Lama tu. Masa tu saya dapat market, saya kilang ada 15 kilang untuk kafe. Lepas tu ada Mesti Melaya, ada 13 kafe. Lepas tu ada lagi orang menjaga nasi lemak di pagi-pagi ni. Saya pun ada letak situ. Saya boleh, pengeluaran saya 3 bulan pertama tu melonjak. Orang sekitar tu ramai kenal. Alhamdulillah. Tapi bila saya fikir sini takkan market sini je. Dia pro kita pergi KL. Masa tu bukan kat KL. Bukan kat KL, Kelang Lama. Kelang Lama. Lebih kurang KL Kelang Lama Lepas tu saya bagi KL, kat situ saya niaga dekat dengan ada warung. Kat situ pun saya buat sale satu hari 2,000 kotak. Boleh buat supply. 2,000 kotak, satu kotak RM berapa? RM2. 2,000 kotak. Itu kita bagi dia orang kira 2 hari. Satu hari. Itu apa 14 tahun yang lepas. Itu kira dalam 12 tahun lepas lah, sebelum 14. Yes. Dalam masa setahun lebih saya dah masuk KL. Yes. Kat situ saya boom. Saya letak banyak tempat dekat. Sampai KLCC pun saya ada supply dulu. Hotel. Tapi bila lepas saya raya, pihak hotel, Encik Muhammad, kita nak sijil halal untuk nak supply ke kami. Masa bulan puasa boleh. Tiba-tiba Tiba-tiba tak boleh. Lepas tu itu kita cari, saya sewa masa tu dekat air panas. Kilang air panas, separuh papan, separuh batu. Dekat situ saya beli lori sebiji konsep food truck. Masa tu kira yang lori karavan, lori karavan, tapi saya buat macam food truck lah. Masak kat luar ada macam ni bawa ada. Alhamdulillah saya dapat kat situ, kat kilang situ saya dapat buka 7 outlet. Dengan sale satu outlet paling rendah pun 20k lah. Masa tu saya own sendiri. Saya bayar gaji budak. Itu lepas saya dapat yang niaga apa yang untuk apa ni supply tu, saya stokkan semua. Saya kata kita kena cari kilang baru, kita kena besarkan lagi outlet. Siapa outlet lagi menguntungkan daripada supply. Betul. Bukan supply, tapi supply lagi menguntungkan untuk perkenalkan. Yes. Kira dekat dengan customer. Tapi kita ada risiko sikit lah tentang consignment. Tapi tak salah, kita nak supply. Saya rugi setiap bulan masa buat supply itu 12,000 setiap bulan. Rugi atas keuntungan. Yes. Orang kata rugi niaga. Saya pun niaga rugi. Tapi Kita jangan cerita yang indah-indah je. orang akan ingat, untung Muhammad. Saya berniaga rugi dulu. Tapi sekarang saya dah collect. Saya dah buat buka kat kilang baru, dah buka kat Selayang, situ saya boom lagi. Saya buka lagi 10 outlet. Di situ saya kenal PNS. Ya. Saya kenal PNS, Abang Mat buat franchise dia kata. Situ saya belajar. Saya belajar dengan PNS 4 tahun.
Apa ilmu yang PNS bagi, saya cuba buat. Apa dia bagi, saya cuba buat. Alhamdulillah, ini hasil dia. Sekarang saya punya jualan dah paling rendah 4 juta ke atas. Waduh, Alhamdulillah. waduh. Modal Pergilah terbukai. Ini bukan kaleng-kaleng. Kalau kita tengok dari segi perubahan teknologi, dari segi inovasi, apa yang Brenda buat untuk tap kepada arus perubahan yang ada? Okay, alright. Untuk macam teknologi, macam actually even kita pun kita tak boleh stick dengan apa yang kita buat 2 tahun lepas ataupun even setahun lepas dengan hari ini. Macam contoh, even kita dah berniaga 5 tahun, marketing ataupun teknologi yang kita gunakan masa awal berniaga dah tak boleh pakai sekarang. So maksudnya kita masa nak promosikan produk kita pun kita tak boleh selesa dengan apa yang kita selalu buat. Sebab kalau kita sentiasa buat je benda sama, nanti kita akan mula nampak benda ni dah macam tak efek lagi dah. So kita kena sentiasa menimba ilmu dan juga cari peluang dan apa yang ada dekat luar sana. Kita jangan pernah ego. Maksudnya macam apa yang ada dekat apa yang tengah trending kan, kita kena grab, kita kena belajar. Macam contohlah, dulu saya anti TikTok. Sekejap. Siapa kat sini ada akaun TikTok kat tangan? Nak nampak sikit orang-orang yang ada. Saya ada kan? Saya ada. Ada mesti. Abang Mat? Tak ada Saya dah mengakui lah. Sebab kita TikTok ni kita macam rasa macam alamak, benda ni aku. Okey, sila. Apa yang berlaku dengan So TikTok? macam saya memang tak berapa berkenan dengan TikTok, tetapi kita tak boleh macam nak ikut tekak kita je. Kita kena belajar juga apa benda dan cuba gunakan apa yang ataupun teknologi yang ada sebaiknya lah. Kita jangan pandang pada yang keburukan dan apa jenis social media. Kalau memang ada keburukan dan kebaikan, so kita gunakan kebaikan tu dan gunakan untuk kita punya brand. So maksudnya bila ada ilmu baru, kita cuba belajar. Jangan cuba macam rasa kita tahu semua. Dalam bisnes ni tak pernah yang ada stop. Jangan pernah rasa macam contohlah even brand-brand besar, orang pun still learning. Kita dalam dunia bisnes kita akan stop learning bila kita mati je. Memang bertahun 10 tahun, 20 tahun kena sentiasa belajar dan sentiasa buka hati kita untuk menerima ilmu dan dengar kata-kata perubahan. Jangan pernah rasa macam aku tahu semuanya. Bila kadang-kadang macam orang bila kita cuba suggest kita kena buat ni, dia akan cakap aku tahu lah aku buat. Dia rasa ego. Kalau ego dan bodoh sombong, memang takkan lama dia berniaga. Betul. Kemudian dia nak tengok franchise. Bagus sangat ke? Kan bagus ke franchise ke pra-franchise yang ada kat luar sana tu okey ke? Ke dia fikir semua orang nak scam je kan? Scam dia Macam mana Brenda sendiri, macam mana nak meyakinkan mereka di luar sana bahawa Brenda ni adalah satu jenama, satu perniagaan yang boleh dipercayai? Itu susah kan? Okey, kepercayaan ni adalah satu rezeki juga yang kita dapat daripada customer kita. Sebab tu kadang-kadang kalau saya tengok orang pakai produk saya akan cakap, ya Allah, dia sanggup keluarkan duit ni yang kita kerja keras untuk beli produk aku. So kita ni sebenarnya meletakkan satu amanah dalam produk kita, di mana kita kena make sure produk kita berkualiti. Jangan pernah rasa macam nak kau untung buat kos paling rendah, mesti tipu customer ke apa, tipu ingredient ke apa. Kita tak boleh. Sebab berniaga ni pun satu ibadah. So kita kena percaya bila kita buat dengan ikhlas, produk kita baik, kualiti, kita akan dapat kepercayaan daripada customer. Dan kita kena jagalah kita punya image daripada segi marketing, customer service. Kita kena jaga semua tu. Kita tak boleh ambil mudah. Kita tak boleh macam kadang-kadang ada orang cuba buat produk orang viral dari segi bad marketing. Tapi sometimes benda tu tak last long.